Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آمين. Alhamdulillah, syukrun lillah. Pagi ini insyaAllah kita akan meneruskan kuliah tadabbur surah Al-Fatihah berdasarkan buku 7 ayat yang diulang-ulang. Tuan-tuan perempuan yang memiliki buku ini boleh melihat di halaman 58 atau 61 bagi buku baru. Tuan-tuan perempuan yang tak ada buku boleh rujuk kepada terjemahan Al-Quran atau dalam apps Al-Quran di dalam handphone. Sila rujuk ayat-ayat yang akan kita tadabburkan nanti. Semalam kita mengupas tentang, kita masih lagi di dalam bab isti'azah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Aku berlindung diri kepada Allah daripada kejahatan syaitan yang direjam. Dan semalam kita memasuki bab kecil, iaitu bagaimana syaitan itu menghalang kita daripada Al-Quran. Semalam saya dah menyebut ancaman Allah kepada mereka yang berpaling daripada Al-Quran. Dan ancaman-ancaman itu sangat berat. Hari ini insyaAllah kita akan pergi kepada bab kecil, iaitu bagaimana syaitan membangkitkan angan-angan kosong dalam jiwa manusia. Inilah salah satu kerja syaitan dan kita kena kenal pasti. Kerana kalau kita tidak diingatkan oleh ayat-ayat Al-Quran, kita tidak sedar sebenarnya selama ini banyak tipu daya syaitan yang dibangkitkan melalui angan-angan kosong kita. Syaitan akan meniupkan, menggambarkan kepada kita keindahan-keindahan yang diingini oleh hawa nafsu kita. Akhirnya kita berangan-angan, ndakkan itu, ndakkan ini. Tetapi setelah kita mendapat apa yang kita ingini, akhirnya tak ada apa sebenarnya. Sebahagiannya hanyalah tipu daya ataupun perdayaan syaitan semata-mata. Ingatlah. Jadi Al-Quran mengingatkan kita. Mari kita lihat di dalam surah 4. Surah An-Nisa ayat 120. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Syaitan sentiasa menjanjikan mereka dengan janji-janji yang indah serta memperdayakan mereka dengan angan-angan kosong. Dan apa yang dijanjikan oleh syaitan itu tidak lain hanyalah tipu daya semata-mata. Ayat 120 dari surah An-Nisa, surah 4. Ayat sebelumnya
Mari kita baca ayat sebelumnya. Tadi kita baca ayat 120. Ayat sebelumnya ayat 119. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. Dan demi sesungguhnya, apa kata iblis tadi? Aku akan menyesatkan mereka, manusia ini, daripada kebenaran. Wala udhillannahum. Kemudian aku akan memperdaya mereka. Wala umanniyannahum. Kemudian sesungguhnya aku akan menyuruh mereka. Wala amurannahum. Begitu. Jadi ada 3 yang disebut dalam ayat ini. Bahawa iblis akan menyesatkan mereka. Kemudian memperdaya mereka dengan menimbulkan angan-angan. Wala umanniyannahum. Kemudian wala amurannahum. Memerintah mereka itu. Fala yubattikunna adhanal an'am. Menyuruh mereka mencacatkan binatang-binatang ternak. Lalu mereka pun membelah telinga-telinga binatang ternak itu. Kemudian aku akan menyuruh mereka mengubah ciptaan Allah. Wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Itu perintah. Wa man yattakhidhish syaitana waliya, dan sesiapa yang mengambil syaitan sebagai pelindung mereka min dunillah, selain daripada Allah, faqad khusira, maka rugilah mereka khusranan mubina, dengan kerugian yang jelas nyata. Jadi saya akan penjelaskan ya. Ada 3 benda cara syaitan memperdaya kita. Pertama, wala udillannahum, menyesatkan. Yang kedua, membangkitkan angan-angan. Ketiga, memerintah, menyuruh, melakukan. Jadi ada 3 tipu daya tadi. Tuan-tuan dan puan, kita lihat ada 3 perkara yang disebut dalam ayat ini. Iblis akan menyesatkan manusia. Yang kedua, iblis akan menimbulkan angan-angan. Angan-angan kosong. Jadi kita rasa seronok dari segi hawa nafsu kita. Kemudian, dia mengajak, menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Apa perbuatan jahat itu kita lihat di sini. Yang pertama, kejahatan yang disuruh tadi. Yang pertama ialah
mencacatkan. Binatang ternak. Dalam ayat ni disebut mencacatkan telinga dia. Dengan adalah kepercayaan-kepercayaan yang ditimbulkan oleh syaitan, oleh iblis tadi. Buat ini, cacatkan telinga binatang ni supaya nanti jadi begini. Gitu. Kemudian yang keduanya, mengubah ciptaan Allah. Sekarang mari kita kupas. Sekarang mari kita melihat apakah angan-angan itu nak dikaitkan dengan ayat 119 daripada surah 4 tadi. Ingat tadi disebut, Allah menyebut bahawa iblis itu bersumpah bahawa dia akan menyesatkan. Yang kedua, dia akan timbulkan angan-angan. Dia menggambarkan kepada kita macam-macam keinginan manusia ini. Itulah sebabnya kita harus melihat tu dari realiti yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Baru kita nampak ayat ini adalah ayat yang menyentuh secara langsung dengan kehidupan kita. Kemudian step ataupun langkah ketiga syaitan, akhirnya bila kita dah terikut-ikut dengan apa yang dibawa, dia sesatkan kita, kemudian ditimbulkan angan-angan itu, maka kita pun berangan-anganlah. Maka saat itulah kita melihat bahawa syaitan akan mula masuk jarum. Dia suruh kita buat itu, buat ini, kita pun ikut dia. Maka sesatlah kita. Itu yang dimaksud. Dan kesesatan yang disuruh oleh iblis lakukan itu ada dua disebut dalam ayat ini. Pertama ialah mencacatkan telinga binatang-binatang ternak. Dan yang keduanya mengubah ciptaan Allah. Hari ini mungkin kita tidak dapat melihat bagaimana mencacatkan telinga binatang ini. Ini ada kaitan dengan kepercayaan-kepercayaan yang ditimbulkan, dimunculkan oleh syaitan. Tapi kalau kita melihat hari ini dengan jelas, agama-agama sesat, mereka kadang-kadang mengambil binatang-binatang, mendewa-dewakan binatang seolah-olah Tuhan mereka. Itu yang terjadi. Ada agama yang mengambil lembu sebagai lambang Tuhan mereka yang disembah, dipuja, tak dibenarkan makan dagingnya. Ini semua kepercayaan-kepercayaan karut yang dimunculkan oleh syaitan, tapi akhirnya manusia ikut. Itulah yang berlaku. Kemudian sebahagian pula mengambil lagi binatang, banyak binatang-binatang yang dijadikan simbol-simbol kepercayaan agama. Contoh ular, gajah yang disimbol-simbolkan dalam patung-patung mereka itu. Daripada binatang, kera, monyet. Jadi kepercayaan-kepercayaan itu datangnya dari bisikan-bisikan syaitan untuk menyesatkan manusia daripada jalan Allah yang lurus. Itulah kita melihat sebahagian manusia memuja lambang-lambang ini di dalam ibadah mereka. Itulah akhirnya sesat habis. Kita lihat bagaimana halusnya tipu daya syaitan. Kemudian hari ini dengan jelas kita melihat berjaya syaitan itu membangkitkan angan-angan kosong dalam diri manusia. Lihat, sampai hari ini kita boleh nampak dengan jelas. Hari ini orang menggunakan kepakaran, kemajuan dalam industri kosmetik untuk merubah diri dia sendiri. Bayangkan Allah dah cipta kita ni sempurna, cantik. Sebab Allah sebut, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Benar pasti sesungguhnya kami telah mencipta manusia itu dalam keadaan sebaik-baik bentuk. Dah cantik. Tapi syaitan membisikkan, iblis membisikkan, tak cantik lagi, kamu boleh lagi cantik. Buat ini, buat itu. Kita lihat sampai hari ini, orang menggunakan pelbagai bahan. Suntik, cucuk,
ke muka, ke bahagian tubuh untuk nak bagi kita ni berubah menjadi lebih cantik. Ini nampak jelas. Apa yang disebut dalam ayat ni, depan mata kita boleh melihat. Segala usaha kita nak mengubah rupa bentuk kita, nak menjadi lebih baik, lebih cantik. Kononnya. Sebab itu kata konon, sebab ini hanyalah bisikan-bisikan iblis. Allah dah jadi bibir nipis, cantik. Kita tak puas hati. Syaitan membisikkan, tak cantik, kamu kena tebal. Maka kita pun tebalkanlah bibir kita lagi. Ya? Dagu dah cantik dah, Allah jadi sesuai dengan sosok paras wajah kita. Tapi orang tak puas hati. Tengok, syaitan punya jahat. Cucuk sini, cucuk sana untuk jadikan dagu tu lebih kononnya cantik. Orang kata dagu lanjut. Bagai sarang tebuan. Jadi orang mengubah. Tak puas hati dengan pipi yang tak nampak bagai pauh di layang. Maka disuntiklah botok dan sebagainya. Ini realiti. Dan ini sebenarnya tipu daya syaitan. Dengan mengangan-angan, membangkitkan angan-angan kosong. Kita berharap kita akan cantik. Sayangnya, sampai usia tua, tak ada yang boleh bertahan dengan kecantikan ini. Akhirnya kita tertipu. Wajah yang asalnya cantik, Allah jadi setelah dicocok bertahun-tahun dengan botok, kena suntikkan jarum, akhirnya wajah yang cantik itu rosak, binasa akhirnya. Tertipu. Di saat itu barulah sedar, rupa dah berubah menjadi lebih buruk daripada sepatutnya. Ini yang berlaku hari ini. Sebelum ini, lagi dahsyat. Syaitan menggambarkan, hendakkan kecantikan itu dengan menggunakan sihir. Menggunakan susuk. Bukan cucuk. Hari ini orang mengubah dari susuk menjadi cucuk. Dahulu menggunakan susuk. Susuk pula susuk yang dikaitkan dengan sihir. Amalan sihir. Dimasukkan susuk emas, susuk intan, susuk berlian ke dalam wajah supaya nampak cantik pada pandangan orang. Itulah jahatnya syaitan itu. Membangkitkan angan-angan kepada kita untuk nak cantik. Maka kita pun merubah ciptaan Allah. Jadi berjaya syaitan tadi. Menyuruh kita mengubah ciptaan Allah. Kita pun lakukan. Berjayalah tipu daya syaitan. Itu dia tuan-tuan dan puan. Bila baca ayat ni, kaitkan dengan situasi kita, baru jelas nampak. Jadi tuan-tuan dan puan sedarlah, hari ni ramai. Ni orang kita, orang yang ada Quran ni. Maknanya gitu. Pun melakukan benda yang sama. Terpengaruh, terpedaya. Ada doktor-doktor yang mendumpu kepada aktiviti dipanggil kosmetik ini. Estetik ini. Boleh buat duit. Kerana adanya orang-orang yang terpedaya oleh syaitan ini. Jadi mereka pun mengubah rupa bentuk kita. Jadi industri ini telah disalahgunakan, dieksploit oleh syaitan. Supaya kita mengubah ciptaan kita. Nak menjadi lebih cantik tidak ada masalah. Tetapi sehingga kita berani mengubah rupa bentuk kita, makna kita menggambarkan yang kita tidak bersyukur kepada Allah atas apa yang Allah kurniakan kepada kita. Padahal yang Allah bagi itu dah cantik. Yang isunya sekarang ni bukanlah orang yang cacat, contohnya kecacatan akibat kemalangan sebagainya. Maka kita melakukan proses plastik surgery untuk membaiki balik kerosakan. Itu tidak jadi masalah, ada keharusan. Tetapi ini isunya wajah dah cantik, Allah jadi dah cantik lah. Nak ubah lagi. Hidung dah mancung, nak bagi mancung lagi. Bagaimana keadaan ini? Inilah yang kita katakan semua itu adalah pedaya tipu daya syaitan melalui angan-angan kosong. Jadi syaitan akan membisikkan, ini kalau engkau wajah cantik begini, besok boleh jadi model, boleh jadi kaya raya. Kan itu bisikkan angan-angan syaitan lah tu. Kenapa hati tu? Syaitan tu membisik-bisikkan.
Tapi akhirnya kita terpedaya. Samalah juga. Jadi perubahan hari ini orang lakukan mengubah ciptaan Allah ni dari wajah hinggalah ke seluruh badan. Nak bagi nampak cantik. Kenapa bagi nampak cantik? Untuk menarik perhatian orang. Kenapa untuk menarik perhatian orang? Itu syaitan akan bisik-bisikkan macam-macam. Kan angan-angan tu. Kita rasa di perasaan kita, betul. Tetapi angan-angan itu dibuai oleh syaitan untuk merosakkan kita. Kerana dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang syaitan suruh tadi, bermakna apa? Kita dah melanggar larangan Allah. Sedangkan Allah melarang kita mengubah ciptaan-ciptaan Allah. Jadi ini tuan-tuan puan-puan, kita kena sedar, sebab tu saya membawa contoh-contoh nyata yang ada pada hari ini supaya kita nampak impaknya ayat ini kepada kita. Ingat baik-baik kita baca Quran ni untuk kita ambil pengajaran daripada ayat ini untuk menjadi teladan kepada kita. Bukan sekadar baca, faham, gitu saja. Tetapi Quran itu untuk kita amal. Jadi peringatan. Jadi amaran kepada kita. So berhati-hatilah. Itulah dahsyatnya tipu daya syaitan kalau kita tidak sadar. Jadi banyaklah bentuk diperdayaan syaitan melalui angan-angan ini. Dulu waktu kita belajar tentang motivasi, kita diberitahu bahawa kita perlu berangan-angan, impian. Malah saya sendiri pernah menulis sebuah buku motivasi, tajuknya Membina Impian. Membina impian ini maknanya kita menggunakan keupayaan minda kita untuk membangkit imej-imej positif, imej-imej kejayaan. Itu kena lihat dari sudut yang positif. Tetapi apa yang syaitan bangkit ni angan-angan. Kan kita dalam hidup ni ada dua benda. Impian yang kita bina atas cita-cita yang realistik, itu tidak menjadi masalah. Malah itu yang sebaik-baiknya. Contoh kita berazam untuk belajar, menjadi orang yang ada ilmu, nak menjadi orang yang baik, orang yang berjaya dalam hidup, sesuai dengan kehendak Al-Quran. Maka ia positif. Tetapi isunya syaitan ini membisik-bisikkan angan-angan kosong yang tidak bermakna kepada kita. Contoh tadilah. Cuba setiap orang tanya balik. Aku nak mengubah wajah aku ni menjadi lebih cantik. Dengan plastik surgery-nya, dengan cucuk, suntikan botok dan sebagainya. Dengan kos yang sangat mahal. Untuk apa? Pernahkah kita tanya diri? Untuk apa? Itu isu dia. Jadi, tetapi dalam hal yang saya sebut tadi, kita nak membangkitkan cita-cita yang baik, nak mencari teknik-teknik untuk membina impian kita, itu isu yang berbeza. Jadi sebab itulah tuan-tuan puan-puan, kita kena dapat beza. Yang mana bisikan-bisikan syaitan yang menyesatkan ini. Jadi kebanyakan angan-angan itu, angan-angan kosong dibangkitkan oleh syaitan. Akhirnya supaya kita ini dilalaikan, dilekakan daripada melakukan tanggungjawab kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat baik-baik, syaitan akan mencari apa juga jalan, apa cara untuk menyesatkan. Okey, tadi kita masih berada di surah 4, surah Nisa ya. Ayat 119, kemudian 120, ayat yang saya dah baca lebih awal. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Syaitan sentiasa menjanjikan mereka dengan janji-janji indah serta memperdaya mereka dengan angan-angan kosong. Dan apa yang dijanji oleh syaitan tidak lain hanyalah tipu daya semata-mata. Ini Quran dah sebut dah. Tipu daya syaitan. Setelah kita capai apa yang kita buat, macam saya kata tadi, kita dah belanja duit yang banyak untuk mencantikkan muka. Akhirnya apa sudah kita? Itu dia. Akhirnya menyesal. Ketika itu syaitan pun tinggalkan kita dalam keadaan sesalat. Kita sambung kepada ayat 121.
Ulaika ma'wahum jahannam wa la yajiduna anha mahisa. Mereka itu tempat akhirnya adalah neraka jahanam dan mereka pula tidak akan dapat melarikan diri daripadanya. Ingat, tipu daya syaitan ini tidak berakhir di dunia. Dia akan membawa sampai ke akhirat bila kita melanggar larangan-larangan Allah kerana kita mengikut tipu daya syaitan tadi. Akibatnya ialah neraka jahanam. Na'udzubillah min zalik. Allah sebut tak dapat lari dah. Di sana nanti kita selalu disebut dan saya selalu mengulang bahawa di sana kita tak dapat lari daripada Allah kerana hanya Allah saja penguasa pada hari pembalasan. Maliki yaumiddin. Hanya Allah lah penguasa pada hari pembalasan. Di hari itu kita tidak dapat lari lagi daripada Allah. Maka ketika mana kita dah ditetapkan masuk ke neraka, na'udzubillah min zalik, binasalah kita. Habislah. Makna kesengsaraanlah bagi kita. Takkan pula kita di sana tu kekal selama-lamanya. Na'udzubillah. Dan inilah peringatan-peringatan yang Al-Quran ingatkan kita hari ini. Sebab tu saya ulang-ulangkan. Kita nak beringat, nak sedar hari ini, sekarang ini. Sebelum tibanya fasa ketiga, fasa kematian. Waktu itu kita tak boleh lagi. Nak bertaubat pun tak boleh lagi. Jadi ketika mana kita sedar sekarang ni, kita dah buat kesilapan, melakukan larangan-larangan Allah, mengubah ciptaan-ciptaan Allah, mari kita insaf. Mari kita sedar. Mari kita kembali kepada Allah. Mari kita bertaubat. Sekarang. Tidak boleh menunggu esok atau lusa kerana kita tidak tahu apakah esok atau lusa itu masih ada untuk kita. Jadi bertaubat sekarang. Sedar. Minta ampun kepada Allah. Beristighfar sebanyak-banyaknya kepada Allah. Menyesali apa yang telah berlalu. Dan minta ampun, minta petunjuk kepada Allah. Itulah yang masih Allah bagi kita kesempatan kepada kita. Sebab itu datangnya kesedaran itu satu rahmat yang besar. Mana Allah nak mengingatkan kita supaya berubah sekarang. Sekiranya tidak, itulah ancaman Allah dalam ayat 121. Mana nanti di akhirat tempatnya ialah di neraka jahanam. Na'udzubillah min zalik. Ulaika ma'wahum jahannam. Wala yajiduna anha mahisa. Tak ada peluang lagi nak lari dah. Kalau dah di sana tak ada peluang. Di dunia ni masih kita ada peluang untuk mengubah diri kita. Sampai di sana tak ada lagi dah. Yang ada hanyalah sesalan. Dan putus asa. Jadi kita kena mengingat. Sebab itulah Quran ini semalam disebut Al-Quran adalah peringatan Allah. Dan kita yang belajar Al-Quran ini nak memahami apa peringatan Allah itu. Dan dengan peringatan Allah itulah kita ambil jadikan panduan untuk kita berubah. Mengubah diri kita menjadi lebih baik. Jadi segala kesilapan lalu kita tidak mungkin kita dapat undur ke belakang, padamkan, tak mungkin. Hanya ada satu jalan Allah bagi, itu jalan taubat. Dengan taubat ini Allah akan menghapuskan dosa salah silap kita yang lalu dan lakukanlah amal-amal baik. Kerana setiap amalan baik itu lagi akan menambah ganjaran kebaikan pada kita dan dalam waktu yang sama kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sesudah kita bertaubat itu akan memadamkan lagi dosa salah kita yang lalu. Lihat rahmat Allah luas ya. Jadi jangan kita berputus asa daripada rahmat Allah. InsyaAllah saya akan baca satu lagi ayat. Mari kita melihat surah 6 ayat 43.
Surah 6 ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. Maka alangkah eloknya kalau mereka berdoa kepada kami dengan merendah diri serta insaf dan bertaubat ketika mereka ditimpa azab kami. Tetapi yang sebenarnya hati mereka keras, tidak mahu menerima kebenaran, dan syaitan pula memperelokkan pada pandangan mereka apa yang telah mereka lakukan. Jadi ayat ni nak menggambarkan maknanya sebaik-baiknya, alangkah eloknya kita, seperti apa saya sebut tadi, bila dah kita melaku salah silap kita, kembali kepada Allah, insaf, mengakui salah silap kita, bertaubat kepada Allah. Itu yang sebaiknya. Tetapi ingat, iblis dan syaitan akan menghalang kita daripada bertaubat. Syaitan tak nak kita bertaubat balik kepada Allah. Dia nak kita terus ikut dia dalam kesesatan. Itu kehendak syaitan. Maka dia akan menghalang-halang usaha kita untuk sedar, untuk kembali kepada Allah. Jadi dia akan terus membisik-bisik, membangkitkan angan-angan ini. Dia menggambarkan begitu begini supaya kita nampak segala-gala yang digambarkan tu indah-indah belaka. Maka kita pun terikut, terpedaya. Itulah hakikatnya dunia ini. Al-Quran menyebut dunia, kehidupan dunia ini hanyalah la'ibun wa lahwun. Permainan-permainan dan seronok gembira. Lahwun, bersukaria, enjoy. Itulah sifat-sifat ciri dunia. Jadi kita semak dengan diri kita. Adakah kita masih lagi terikut-ikut dengan syaitan supaya kita menghabiskan masa hidup kita dengan main-main. Main-main ni banyaklah. Cerita main-main ni luaslah kalau kita nak kupas. Makna hidup ni kita anggap main-main. Tak ada apa benda yang besar, tak ada benda yang serius dalam hidup. Cuma seronok-seronok. Dan main-main dan seronok-seronok. Maka itulah dinamakan dunia. Jadi syaitan nak bawa kita ke sana. Maka dia membisik-bisikkanlah pelbagai-bagai benda. Hari ini mungkin kita tak sedar bahawa kita dah berada di dalam dunia yang penuh dengan fitnah yang dibina oleh syaitan tadi. Kita lihat fitnah ini sudah sangat merata. Melalui kemajuan teknologi digital hari ini, fitnah menjadi-jadi. Dan benda-benda buruk menjadi-jadi, disebar meluas kerana adanya kemudahan ini. Kita tidak menyalahkan kemajuan teknologi, tetapi pengisian dia itu yang kita kena kaji, kena lihat. Bagaimana syaitan mengguna ataupun mengeksploit supaya kita memenuhkan ruang cyber ni, kita kata ruang alam maya ni dengan aktiviti-aktiviti yang sebenarnya negatif dan merosakkan kita. Jadi itu kita kena nilai. Jadi kita sepatutnya memanfaatkan teknologi itu untuk kegiatan-kegiatan kebaikan. Tetapi syaitan akan membisik-bisikkan supaya kita melakukan penyebaran bahan-bahan yang merosakkan kita. Itulah kerja syaitan. Dia menimbulkan angan-angan yang tidak pernah selesai. Jadi ayat yang kita baca baru sebentar tadi, ayat 6:43, Allah menyebut bagaimana orang-orang yang tidak mau kembali, tak mau bertaubat, itu menggambarkan hatinya. Hatinya dah kasat. Mana hatinya dah tak nampak lagi. Kerana apa? Kerana ditutupi oleh hiasan-hiasan syaitan. Wa zayyana lahumus syaitan, Allah sebut. Mereka itu dihiaskan hati-hati mereka dengan keindahan-keindahan duniawi. Yang itulah yang menutup hati kita dari taubat.
tuan-tuan perempuan. Kita kena sedar yang ini. Sebab kita takut-takut. Kita tak sempat. Besok sampai waktunya sudah terlewat. Waktu itu kesedaran datang, waktu terlewat, kita dah tak boleh buat apa-apa lagi. Allah mengingatkan kita jangan sampai nyawa kita dihalqum ketika itu tersedar, ketika kita diangkat hijab, waktu itulah semua orang akan sedar. Orang kafir pun sedar. Ketika nyawa kita dihalqum, orang kafir pun sedar nak bertaubat. Tapi apakah daya saat itu sudah tertutup pintu taubat. Taubat tidak diterima lagi. Dan hal ini Allah jelas dalam Quran. Bagaimana dia menggambarkan saat-saat akhir kehidupan Fir'aun. Seorang yang sangat angkuh mengaku, hendakkan orang mengaku dia sebagai Tuhan. Tapi ketika di sakaratul maut, saat nyawanya dia halqum, Fir'aun sedar. Dan dia melafazkan syahadah pengakuan. Mengaku dia beriman kepada Allah. Tapi sudah terlewat. Pintu taubat sudah tertutup untuk Fir'aun. Bayangkan Allah cerita kisah Fir'aun ni untuk bagi tahu kita. Semua manusia sama. Termasuk orang kafir di saat nyawanya dihalqum, Allah angkat hijab, ketika itu dia nampak kebenaran. Semua orang nak bertaubat. Tapi nak buat apa? Sudah terlambat. Sama juga kita hari ini. Jangan rasa jauh sangat lagi nak berlaku kiamat. Pada kita rasa kita kiamat jauh lagi. Allah sebut kiamat dekat. Yang mana satu yang betul, tuan-tuan perempuan? Ini tanda-tanda dah banyak Allah tunjuk. Yang kita nampak di pandangan mata kita. Yang kita alami hari ini. Tanda-tanda dekatnya kiamat. Kenapa kita tidak mau bertaubat sekarang? Jangan tunggu. Kalau tunggu ketika matahari dah naik dari barat, waktu itu tak ada peluang lagi kita nak bertaubat. Jadi bertaubat itu sebab saya kata bila kita sedar bertaubat sekarang. Tetapi syaitan akan menghiaskan lagi hati kita dengan angan-angan. Oh, lambat lagi, tak kiamat ni. Kan? Itu kerja syaitan. Jadi kita nak ikut kata Allah atau nak ikut bisik-bisikan syaitan. Kita ada dua pilihan. Terserahlah, terpulanglah kepada masing-masing. Jadi Allah menyebut tadi, syaitan akan berusaha menghiaskan hati kita ni dengan apa? Dengan kecintaan kepada duniawi. La'ibun walahun. Dah tua dah. Macam kita ni dah bersara. Dah masuk dalam lingkungan yang Nabi sebut. Umur umatku di antara 60-70 tahun. Kita dah masuk dah ni. Tapi hati masih lagi nak la'ibun walahun. Masya Allah. Susahlah kita ni. Kalau masih lagi hati itu ke dunia, masih ingat dunia lagi, nak seronok lagi, nak bermain-main lagi. Padahal kita dah tak ada masa nak bermain. Kita kena berfikir bahawa perjalanan kita jauh. Yang jauh itu kita nak siap bekal ni. Cukupkah bekalan kita untuk menghadapi perjalanan jauh? Jadi tuan-tuan perempuan, jadi akhirnya kita ke situ. Kerana perjalanan kita akhirnya nak balik kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa kena balik kepada Allah? Kerana kita ni milik Allah. Inna lillahi. Sesungguhnya kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya kepadanya lah kita akan dikembalikan. Jadi sebelum kita dikembalikan, kita kena kembali kepada Allah. Itulah makna taubat tadi. Taubat pun makna kembali. Turja'un pun makna kembali. Tetapi kalau dah dikembalikan yang itu, kita tak peluang lagi dah. Sebab kita tiada pilihan. Ketika mana Allah dah panggil, Allah hantar malakal maut untuk menjemput kita. Waktu itu kita tidak ada pilihan, tuan-tuan perempuan. Untuk kita kembali. Jadi sebab itu saya mengajak, mari kita kembali. Taubat. Taubat tu tabaya tubuh. Kembali juga makna dia. Tetapi mana kita sendiri dengan sukarela kembali kepada Allah. Tetapi saat di mana inna lillahi wa inna ilaihi turja'un tu, itu makna dia lain. Kita akan dikembalikan. Suka tak suka kita akan dibawa pulang menghadap Allah. Itu yang berlaku.
Jadi marilah kita kembali sebelum kita dikembalikan. Mana gitu. Jadi kita bertaubat sebelum kita dipanggil balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja yang kesempatan yang ada pada kita sekarang. Jadi ingatlah tuan-tuan puan-puan, tajuk kecil kita hari ini ialah tentang bagaimana tipu daya syaitan yang sentiasa akan berlaku kepada kita. Jadi jagalah diri kita. Itu tujuannya kita nak memahami ayat isti'azah ini supaya kita sentiasa di dalam jagaan Allah. Sentiasa kita merasa Allah melindungi kita. Sebab kita kalau tak dijaga oleh Allah, binasa kita habis. Apatah lagi semalam disebut orang yang berpaling dari Quran tu, Allah serahkan kat syaitan. Lebih dahsyat lagi tu. Jadi tuan-tuan janganlah sampai kita, Allah tak mau lagi dah jaga kita, Allah bagi kat syaitan. Waktu itu binasa hidup kita. Jadi kita ni sentiasa mengharapkan perlindungan Allah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Sentiasalah lafaz kalimah isti'azah itu dengan benar, dengan sadar, dengan menghayatinya sepenuhnya. Bahawa kita berlindung diri itu kerana kita tak berdaya nak menghadapi serangan syaitan yang datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Jangan lupa, itu sumpahan iblis. Dia akan attack kita ni dari semua sudut. Jadi siapa yang dapat lindung kita? Hanya Allah. Maka selalulah berlindung diri kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Jadi tuan-tuan puan-puan, sekadar itu kuliah pagi ini. Saya akan buat sedikit catatan nota. Jadi tuan-tuan boleh rujuk kepada nota kuliah kita. Ini ayat-ayat yang kita tadabbur pagi ini, tuan-tuan manfaatkanlah sebagai nota ketika mengulang kaji ayat-ayat yang kita kupas pagi ini berkaitan tajuk kecil bahawa syaitan itu melakukan tipu daya dengan membangkitkan angan-angan kosong. Jadi cukuplah saya rasa sehingga ini kita berangan-angan. Sebenarnya kita tak perlu berangan-angan lagi kalau bila kita dah mendekati Quran, Quran tunjuk fakta. Tak perlu angan-angan. Al-Quran menunjukkan fakta kebenaran yang pasti. Jadi baca Al-Quran, Allah ceritakan tentang future kita, masa depan, perjalanan jauh kita ke depan tu, yakin yang itu, bekerjalah untuk itu. InsyaAllah kita selamat daripada tipu daya syaitan. Sedangkan syaitan tak ada lain, dia nak membawa ke hati kita balik ke dunia. Sedangkan dunia kita nak tinggalkan. Matlamat kita ialah akhirat. Jadi tinggalkanlah angan-angan kosong yang dibangkitkan oleh syaitan. Marilah kita menghadapi kenyataan yang Allah sajikan kepada kita di dalam Al-Quran. Sekadar itu insyaAllah kita berjumpa lagi esok hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.